Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama kami dalam segmen UUM Today bersempena dengan Istiadat Pembarisan Pentauliahan Diraja dan Penggunaan Watikah Tauliah Pegawai Kadet Palapis Universiti Awam yang ke-41. Jadi sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, apakah itu Palapis sebenarnya? Okey. Pasukan Latihan Pegawai Simpanan atau juga dikenali dengan singkatan Palapis yang dulunya dikenali sebagai ROTU iaitu Reserve Officer Training Unit adalah satu program kerjasama di antara Kementerian Pertahanan Malaysia dengan Kementerian Pendidikan Tinggi untuk mahasiswa-mahasiswi di Institusi Pengajian Tinggi Awam IPTA. Jadi bersama anda hari ini saya Lieutenant Muda Muhammad Syamil Zufairi dan saya Lieutenant Muda Siti Nodiani binti Muhammad Fauzi. Okey, kita tak nak buang masa. Okey, bersama kita kita akan temu bual 3 orang pegawai kadet terbaik daripada Universiti Utara Malaysia sempena Istiadat Pembarisan Pentauliahan Diraja dan Penggunaan Watikah Tauliah Pegawai Kadet Universiti Awam ke-41. Jadi, mari kita kenalkan diri masing-masing. Boleh kita mulakan dengan servis darat? Okay, terima kasih Tuan Puan. Saya 7543752 Pegawai Rendah Kanan Muhammad Azam bin Ismail daripada Palapis Darat Universiti Utara Malaysia. Okey, terima kasih Tuan Puan. Saya Pegawai Kadet Kanan Muhammad Nakir Dempel bin Nur Azmi Pearl. MV 8702994. Saya daripada Servis Laut di Universiti Utara Malaysia. Terima kasih Tuan Puan. Saya 780-4607 Pegawai Rendah Kanan Muhammad Irwan Yuhazri bin Ahmad Yusof. Saya daripada Unit Palapis Udara Universiti Utara Malaysia. okey. Jadi saya nak tanyalah, macam mana tuan-tuan ni boleh terlibat dengan Palapis? Macam mana waktu mula-mula sampai universiti tu, macam mana tiba terdetik hati nak join Palapis ni? Okay, Saudara Hazwan. terima kasih. Okey. Detiknya terlintas untuk join Palapis ni adalah memang kita sebelum masuk universiti lagi kita dah lihat bidang kurikulum yang menarik yang ditawarkan di universiti dan bidang itu adalah Palapis. Jadi secara tidak langsung kita mencari maklumat untuk masuk ke dalam bidang Palapis. Saudara Pearl, macam mana terdetik nak join Palapis ni? Bagi saya pula, saya terdetik nak masuk Palapis Laut di Universiti Utara Malaysia ni. Sebenarnya saya dah buat kajian selepas saya tamat belajar di peringkat diploma. Saya sudah mencari universiti yang ada kos saya, iaitu pentadbiran, penjagaan, pengangkutan dan logistik, dan adanya Palapis Laut di situ. Jadi UUM memenuhi kriteria yang saya mahukan. Okay, Saudara Irwan. Kalau bagi saya, jawapan saya lebih kurang sama macam Tuan Pearl. Saya mula dapat info tentang Palapis ni bila saya tamat latihan PLKN. Jurulatih dekat PLKN ada syorkan kat saya nanti kalau sama belajar masuk universiti nanti masuk Palapis. So kat situ saya pun buat kajian macam Tuan Pearl buat. Saya tengok sebab saya berminat dengan Air Force. So saya buat kajian tentang universiti-universiti yang ada unit Palapis Udara. Dan saya dapati unit Palapis Udara UUM ni adalah unit Palapis Udara yang paling senior dalam 9 buah Palapis Udara yang ada dalam Malaysia. So saya punya keputusan pilihan UPU tu nombor 1 sampai 4 memang saya letak semua UUM lah. Tu poin saya boleh kongsikan lah. Okey, mendengar cerita bagaimana pelibatan tuan-tuan, kita biasakan dengan tuan-tuan lah kan sebab tuan-tuan bakal ditauliahkan sebagai lieutenant muda. So kita biasakan dengan panggilan tuan-tuan. Okey, untuk mendapat lieutenant muda tu selama 3 tahun korang perlu menjalani latihan kan. So dalam 3 tahun tu mesti ada pelbagai cabaran. So bagi Hazwan, Tuan Hazwan, apakah cabaran yang dihadapi sepanjang pelibatan tuan dalam dalam Palapis? Okey, terima kasih Puan. Cabaran yang dihadapi sepanjang 3 tahun ni adalah COVID. Di mana pengambilan intake saya ni kita menghadapi iaitu satu krisis COVID. Cabaran dia adalah apabila COVID kita akan kena kuarantin. Jadi kita tidak dapat melaksanakan latihan seperti biasa. Jadi cabarannya adalah kita untuk menjaga kita punya fitness, bagaimana kita nak kekalkan kita
kita punya tahap kesihatan fizikal, mental. Jadi saya sebagai YDP ketika itu cabarannya adalah untuk mengekalkan kesemua intake saya berada dalam keadaan seperti mana biasa yang ditetapkan oleh pasukan, iaitu semua mestilah fit, BMI dan juga akademik juga. Akademik juga kita kena pastikan kesemua intake kita itu tidak tertinggal dalam bidang akademik juga. Jadi ianya bukan tugas yang mudah, tapi setiap cabaran itu dia ada jalan penyelesaiannya lah. Untuk Tuan Pearl pula bagaimana? Apakah cabaran yang dihadapi? Bagi saya, cabaran yang saya hadapi sepanjang 3 tahun saya menjadi mahasiswa dan juga pegawai kadet Palapis ni, bagi saya adalah untuk menyempurnakan kerja khusus yang diberikan dalam saya punya jurusan lah. Sebab kan tak semua jurusan saya ni adalah pegawai kadet Palapis. Jadi kita kena faham pegawai kadet Palapis ni mempunyai jadual yang tersendiri. Kita mempunyai jadual yang pack. Jadi apabila saya membuat tugasan, saya akan meminta mereka untuk menyiapkan tugasan mereka secepat yang mungkin supaya saya boleh menyiapkan tugasan saya seiring dengan apa yang mereka dah siapkan. Itu saja cabaran bagi saya. Saya setuju dengan apa yang Tuan Pearl kongsikan tadi. Sebab antara cabaran terbesar kepada seorang pegawai kadet ni bagi saya adalah untuk membahagikan masa di antara menjadi seorang mahasiswa dan juga menjadi seorang pegawai kadet. Kedua-duanya adalah tanggungjawab yang sangat besar. Lagi-lagi apabila seseorang pegawai kadet ni memegang pangkat atau memegang jawatan dalam organisasi Palapis yang dia terlibat. So seperti yang dimaklumkan tadi, masa kita tak sama dengan mahasiswa yang lain. Mahasiswa lain Jumaat Sabtu cuti, kita pegawai kadet Palapis Jumaat Sabtu latihan. So macam saudara Pearl cakap tadi, kita kena siapkan kerja awal. So time management lah antara cabarannya. Dan apabila bercakap tentang jawatan dan pangkat yang dipegang, antara cabaran terbesar adalah macam mana kita nak berurusan ataupun kita nak manage orang-orang bawahan ataupun intake lah, yang bahasa paling mudah intake. Macam mana nak manage. Sebagai contoh, intake saya ada 39 orang, macam mana nak manage setiap kepala-kepala dan macam-macam ragam yang ada tu. Itu pengalaman untuk menjadikan kami seorang pegawai kadet yang ada jawatan ni untuk jadi pemimpin yang baik di luar sana. Itu cabaran terbesar lah bagi saya. Sama seperti yang Tuan Hazwan maklumkan tadi, semasa COVID, macam mana nak pastikan jaga kesihatan, jaga study, jaga training. So itu lah antara cabaran terbesar bagi kami. Ya, memang tak dapat tidak dinafikan sepanjang saya bergelar pegawai kadet pun memang akan ada masalah dari segi time management. Kadang-kadang student lain tak faham apa yang kita hadapi, betul tak? Kita training kita waktu-waktu tertentu. Time waktu tertentu lah dia orang nak buat meeting. Dia orang tak boleh nak faham apa yang kita Group rasa. discussion. Ya, betul. Jadi kat situlah kita punya peranan untuk memahamkan mereka macam mana kita punya silibus dan latihan kita ni. Lifestyle. Okey, kita terus ke soalan seterusnya. Okey, sejak terlibat dengan Palapis ni, adakah tuan-tuan rasa ada perubahan yang positif terhadap diri tuan-tuan? Okey, terima kasih. Perubahan positif yang ada pada diri saya adalah di mana sebelum saya masuk Palapis ni, saya agak pemalu sedikit untuk berkomunikasi dengan wanita ataupun dengan orang-orang lain. Jadi bila kita berada di Palapis, kita telah ditrain untuk soft skill yang mana kita lagi-lagi bila kita telah memegang sesuatu jawatan atau pangkat di mana kita perlu berada di hadapan, berucap. Jadi bila banyak sangat latihan yang telah dilaksanakan, jadi ianya memberi satu karakter yang lain bila kita berada di luar. Jadi kita tidak ada rasa macam terlalu malu ataupun terlalu over sangat. Kita sedang-sedang je. Jadi bagi diri saya itu antara perubahan yang positif, yang baik, di mana sekiranya kita nak masuk di alam pekerjaan, benda itu amatlah penting. Kita tidak boleh terlalu malu. Jadi
itu antara benda positif yang berlaku pada diri saya lah. Bagi saya setuju dengan apa yang Tuan Azwan cakap tadi. Palapis ni banyak melatih soft skill seorang pelajar tu ataupun mahasiswi di universiti untuk bersedia ke alam pekerjaan. So kita akan didedahkan dengan menjadi seorang leader, how to work in team. So benda tu kita akan gunakan di waktu bekerja. So bagi saya itu benda yang positif yang mengajar saya sepanjang 3 tahun ni lah. Kita akan melatih soft skill yang amat banyak ketika latihan, ketika kita berurusan dengan pegawai-pegawai atasan kita. Di situ kita akan dilatih lah macam mana etik dan adab untuk kita berkomunikasi dengan orang-orang atasan dan orang-orang bawahan kita. Itu saya. Betul, macam Tuan Pearl cakap tadi tu pun antara poin penting saya juga. Soft skill, which is bagi saya boleh katakan almost 90% pegawai kadet yang masuk Palapis ni, pada awalnya mereka kurang soft skill. Tapi boleh katakan kesemua mereka apabila ditauliahkan menjadi seorang pegawai, boleh katakan hampir majoritinya semua ada kemahiran soft skill yang sangat tinggi. Dan apa yang boleh saya tambah adalah daripada segi bekerja, seperti yang Tuan Hazwan cakap tadi, apabila kita masuk ke alam pekerjaan, Palapis ni saya nampak apa yang perbezaan dalam diri saya ni. Saya dapat satu skill yang boleh dikatakan the ability to work under pressure. Macam mana kita nak pastikan kerja kita tetap berjalan walaupun kita akan ditekan dengan pelbagai macam ujian. Ujian daripada segi kawan-kawan, study, kelas, itu ini dan sebagainya. Belum cerita lagi masalah kewangan dan sebagainya. Namun kerja tetap kena jalan. So bagi saya, the ability to work under pressure ni adalah satu benda yang sangat-sangat Palapis tekankan. Lepas tu dia mengajar pegawai kadet ni juga tentang multitask. Macam mana kita nak buat kerja yang banyak, nak selesaikan, siapkan semua kerja yang banyak dalam satu masa. Tu antara kemahiran-kemahiran yang pegawai kadet Palapis ni dapat lah bila dia betul-betul fokus dalam latihan. Dan bagi saya communication wise pun satu benda yang bagus. Macam Tuan Pearl cakap tadi, kita akan start bawa diri kita untuk bercakap dan berunding dengan pegawai-pegawai atasan, dengan pihak-pihak tertinggi yang ada dalam universiti. So tu antara perkara yang saya nampak berbeza daripada diri saya sebelum masuk Palapis. Dan sekarang ni saya dah nak habis zaman pegawai kadet Palapis, banyak perubahan. Terutamanya seperti yang saya maklumkan tadi. Betul, tak dinafikanlah sebagai saya sebagai pernah menjadi pegawai kadet, saya tak nafikan benda yang tuan-tuan cakap tu, sebabnya sekarang saya rasa multitask and soft skill tu sangat penting. Terutamanya bagi kita lah yang bakal ditauliahkan dan bakal bekerja di masa hadapan. So, okay, ini soalan agak cipu mas lah. Okay, bagi pegawai-pegawai kadet yang bakal ditauliahkan ni, anda sangat berbeza dengan pelajar-pelajar awam. So, orang akan tanya soalan dekat korang. Adakah korang akan teruskan pelibatan korang dalam bidang ketenteraan atau sebaliknya? Ya, semestinya kita akan, setiap pegawai kadet mempunyai diorang punya target. Ya, kalau ditanya pada saya, ya, saya akan teruskan pada bidang ketenteraan. Ianya amat rugi bila kita dah berlatih selama 3 tahun, kemudian kita habiskan begitu saja. Ya, kerana negara telah membelanjakan banyak wang untuk menghasilkan seorang pegawai kadet. Jadi adalah tanggungjawab kita untuk membalas balik kepercayaan yang telah diberikan kepada kita. Jadi bila ditanya pada saya akan terus menyambung. Sekiranya tidak dapat menyambung ke angkatan tetap, saya akan terus berkhidmat di angkatan simpanan. Tuan Pearl, macam mana? Bagi saya memang saya akan pergi ke saya akan menyambung lah untuk bidang ketenteraan ni, sebab saya baru saja tamat untuk pemilihan pegawai tetap pada bulan 8 hari tu dengan bersama Tuan Irwan. Jadi bagi saya memang saya akan meneruskan lagi untuk menjadi anggota tentera, sebab bagi itu memang cita-cita saya daripada kecil. Apa yang Tuan Pearl cakap, saya pun dah menghadiri pemilihan.
Saya nak petik sikit apa yang Tuan Hazwan mention tadi tentang kerajaan dah belanjakan sejumlah wang yang besar untuk kita seorang pegawai kadet yang bakal ditauliahkan ni. Jadi sepanjang 3 tahun sebagai pegawai kadet, macam-macam yang diberikan oleh kerajaan, terutamanya Angkatan Tentera Malaysia, daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Pakaian yang lengkap, makanan dan sajian sewaktu latihan dan sebagainya. Jadi saya rasa amatlah rugi buat kerajaan ataupun amatlah rugi untuk negara apabila pegawai-pegawai kadet yang ditauliahkan ini tidak menyambung ke alam ketenteraan. Ia satu benda yang akan menyebabkan kekurangan pegawai-pegawai kadet yang berpengalaman untuk mereka kongsikan pengalaman mereka dapat dalam 3 tahun dalam latihan ke dalam angkatan tetap. Jadi jika ditanya saya, personally I would say that memang saya akan menyambung sebab saya pada unit Palapis Udara. Cita-cita saya pun ingin menjadi seorang pegawai tentera udara. Jadi apa yang saya boleh sampaikan untuk masyarakat di luar sana, Palapis ini, pegawai kadet Palapis ini apabila ditauliahkan, bukanlah semua ingin menjadi seorang pegawai tentera. Namun boleh dikatakan 90% daripada para pegawai kadet yang ditauliahkan ini bakal menjadi pemimpin dalam organisasi-organisasi yang mereka terlibat di alam pekerjaan nanti. Okey, baiklah. Jadi memang tak dinafikan lah memang pengalaman sepanjang 3 tahun tu. Kalau kata kita pergi interview pegawai tentera pun memang kelebihan lah untuk kita. Betul. Yang saya difahamkan bahawa jika anda merupakan seorang pegawai kadet Palapis dan bila anda memohon jawatan tetap, ia merupakan satu kelebihan untuk hampa. Betul. Jadi saya nak tanyalah, dah sepanjang 3 tahun bergelar pegawai kadet ni kan, apakah kata-kata motivasi yang menyebabkan tuan-tuan stay sampai ke hari ini dan apa boleh bagi kata-kata semangat untuk adik-adik yang akan datang? Tuan Azwan, apa kata-kata motivasi yang membuatkan tuan boleh stay sampai 3 tahun sampai hari ini? Kata-kata motivasi, sebenarnya tak ada kata-kata motivasi sangat kepada saya. Jadi dia lebih kepada kita punya cita-cita. Kita punya cita-cita. Apa yang kita nak. Apa yang kita nak dan dalam diri ni kita tetapkan kita mesti kejar benda itu. Jadi kata-kata motivasi untuk saya, sorry, maaf, saya tak ada. Tapi kata-kata semangat yang memberi saya semangat adalah bila ayah saya memberitahu yang arwah ibu saya ingin melihat seorang anak dia, ada seorang yang masuk dalam bidang ketenteraan. Di situ membuatkan saya ingin menjadi salah seorang yang berjaya untuk masuk ke angkatan tetap. Jadi kata-kata semangat tu saya tak ada sangat lah. Mungkin boleh lepas pada Tuan Pal. Kata-kata semangat bagi saya, kita nak jadi jack of all trade. Jack of all trade ni maksudnya kita tak mahir buat semua benda tapi kita boleh buat semua benda. Kita kena ada semangat tu. Semangat apabila kita membuat satu benda tu, buat betul-betul dan sampai habis. Jadi bagi saya, semangat yang saya dapat ni daripada pegawai saya lah. Dia cakap macam tu. Dia cakap kalau dah start, habiskan. Jangan dah pergi interview, dah lepas masuk, then kita quit. Macam tu kan, kita keluar daripada situ. Maknanya kita dah ambil rezeki orang dalam tu. Dalam macam Navy sendiri, macam Palapis Laut kan, kami interview ada 100 orang. Yang diterima hanya 20 lebih lah macam tu. 30 ke 20 orang. Jadi ada berbaki lagi 70 orang yang tak dapat. Anda quit di masa anda latihan, maknanya anda dah ambil rezeki yang betul-betul nak daripada 70 orang tu. Jadi bagi saya, jikalau anda dah masuk Palapis ni, teruskanlah sampai habis. Jangan ada niat nak quit ke, mental ke, itu semua hanyalah mindset je, mindset kita. Itu je lah bagi saya. Daripada saya, kata-kata motivasi, banyak kata-kata motivasi yang sering saya guna sepanjang 3 tahun dalam Palapis. Namun adalah pakar motivasi kita. apa yang saya boleh kongsikan sebagai seorang pegawai kadet Palapis ni,
kita kenalah jadi seorang yang di mana pun kita diletakkan, kita boleh survive. Itulah yang bagi saya ketiga-tiga perkhidmatan terapkan dalam semua aspek latihan untuk pegawai kadet ni. Walaupun dalam bidang ketenteraan, bidang awam, apa sekalipun dalam situasi bagaimanapun dia boleh membuat keputusan, boleh bawa hidup dia dan boleh jadi seorang pemimpin ataupun seorang manusia yang berguna dalam apa je situasi. Jadi kata-kata motivasi yang terakhir boleh saya kongsikan, jadilah manusia yang memanusiakan manusia. Dibuang ke tanah menjadi gunung, dicampak ke laut menjadi pulau, dilempar ke langit menjadi bintang. Itu daripada saya. Gitulah kata-kata yang hebat dari mulut bakal Lieutenant muda kita. Saya tergamam kata-kata Ya, tu. saya pun tergamam kan sebab orang tak pernah tanya apa motivasi saya. Tapi motivasi saya lebih kurang macam dia orang juga. Kita kena ada sifat ingin belajar dan terus belajar. Orang cakap jangan sombong lah. Jangan lagak sombong. Sebab apa? Sebab bila dalam Palapis ni dia mengajar kita benda yang kita tak tahu, kita akan jadi tahu. Benda yang kita tak boleh buat, kita tetap akan boleh buat. Sebab apa? Sebab kita dilatih macam tu. So, itulah. Kita dah dapat dah kata-kata semangat apa semua daripada bakal-bakal Lieutenant muda ni. So, kita nak ucapkan juga tahniah kepada korang-korang semua. Sebab 9 September ni korang bakal ditauliahkan sebagai pegawai muda. InsyaAllah. So, saya punya ucapan dekat korang, semoga berjayalah di luar sana. So, Tuan Syamil macam mana? Jadi besar harapan saya agar saya dapat lihat ketiga-tiga anda ni semua dapat menyambung sebagai pegawai tetap dalam Angkatan Tentera Malaysia. Bagi saya tak kisahlah kalau anda dapat servis apa pun. Yang penting tujuan tetap sama. Tujuan untuk mempertahankan negara kita yang tercinta, betul tak? Betul. Tak kisah kalau Tuan Hazwan dapat servis udara ke, Tuan Pearl dapat servis darat ke. Yang penting tujuan tetap sama, betul? Jadi saya rasa setakat ini saja segmen kita pada hari ini. Betul. So, kita pun dah nak end. So, saya ucapkan terima kasihlah kepada Tuan Hazwan, Tuan Pearl dan Tuan Irwan untuk perkongsian kisah-kisah korang yang menarik ni. Terima kasih kerana menjemput kami untuk bicara macam-macam cerita hari ini. Kami berbesar hati yang dapat duduk dengan pegawai-pegawai hebat yang pernah ditaliahkan. Betul. Jadi setakat itu saja daripada kami. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.